Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Satu minggu, maka satu lagi review untuk jenama Realme ini. Baiklah, tanpa membuang masanya lagi, mari kita ulas sedikit mengenai peranti ini. Kami yakin bahawa anda mungkin sudah terlalu banyak melihat peranti mereka. Apa beza pun mungkin anda sudah tidak dapat bezakan lagi. Untuk pengetahuan anda, peranti Realme Narzo 20 bukanlah peranti kelas permulaan. Malah ia sebenarnya adalah kelas pertengahan. Membezakannya berbanding siri mereka yang lain adalah chip pemproses dan juga jumlah megapiksel pada kamera utama. Jadi, pengalaman kami menggunakannya pula adalah seperti berikut. Sistem operasinya pada kami masih lagi menjalankan Realme UI 1.0 berasaskan Android 10. Tetapi di dalam laman web mereka ataupun laman web rasmi mereka telah menyatakan bahawa ia menjalankan Realme 2.0 berasaskan Android 11. Kami berasa sedikit keliru di sini, oleh itu kami membuat keputusan untuk gunakan saja dahulu pada model ini. Baiklah, spesifikasi MediaTek Helio G85 menggunakan 12nm FinFET proses. Sedikit lama sebenarnya, 4GB RAM dan storan dalaman 64GB. Dengan spesifikasi seperti ini, anda sendiri akan tahu bahawa tidak banyak aplikasi latar yang dapat dipegang dalam jangka masa yang lama. Jadi sama ada aplikasi ringan ataupun berat, ia akan kekal dalam jangka masa yang pendek sahaja. Melainkan jika anda selalu beralih antara 3 aplikasi, maka itu tidak perlu risau. Berapa pantas lancarnya penukaran aplikasi adalah baik-baik sahaja. Terima kasih juga untuk pengoptimasian Realme UI yang dapat menguruskan kesemua tugasan ini dengan baik. Anda akan mengalami sedikit lengah masa. Namun pemerhatian kami, ia bukanlah satu isu yang perlu kami tekankan. Masih lagi mendapat pilihan sidebar akan memberi fungsi yang bagus untuk meletakkan segala aplikasi kegemaran ataupun produktiviti. Kami masih rasakan ianya berguna untuk sesetengah pengguna seperti membuka kalkulator secara mudah, melihat timeline Twitter dengan cepat dan sebagainya. Baiklah, kita beralih pula ke bahagian hadapan peranti iaitu skrin yang menawarkan sejenis bertakuk V ini adalah sangat besar iaitu 6.5 inci, hampir sama seperti peranti-peranti kelas pertengahan dan juga permulaan mereka. Kami gunakannya untuk menonton Netflix, YouTube, malah bermain perempuan sekalipun. Pertama sekali, ia hanya meletakkan resolusi HD Plus sahaja. Jadi ada beberapa filem kegemaran kami yang masih tidak dapat ditonton pada resolusi penuh. Ini membuatkan kami terasa agak kecewa, namun sudah dijangkakan untuk peranti yang berharga RM699. Kemudian keterangan skrin bagi kami mencukupi sahaja. Ada beberapa ketika yang mana kami perlu rapatkan lagi peranti dengan mata kami hanya untuk melihat beberapa ayat. Namun itu mungkin disebabkan oleh mata kami yang sedikit rabun. Baiklah, teruskan kepada hasil kamera peranti ini yang mana kiraan megapiksel adalah 48, 8 dan 2 megapiksel. Realme Narzo 20 adalah satu peranti kelas pertengahan, mula menawarkan kiraan megapiksel tinggi. Hasilnya pula boleh kami katakan di sini dynamic range yang agak kurang memuaskan kerana ada beberapa ketika sahaja ia berfungsi dengan baik. Contohnya langit yang kehilangan detail, highlight yang tidak diproses dengan baik, terutamanya apabila anda mula menangkap bacaan penuh 48 megapiksel. Kamera ultra lebar pula di sini bagi kami memadai. Namun seperti mana-mana hasil kamera resolusi rendah, ia agak tidak begitu tajam walaupun di mana sahaja kami lihat. Kemudian hasil kamera makro masih lagi tidak recommend 2 megapiksel kerana kelihatan sangat tidak cantik dan kami lihat mereka cuba untuk menaikkan lagi warna asal membuatkan gambar kelihatan tidak asli. Realme Narzo tidak mempunyai banyak pilihan dari segi penuras, hanya menawarkan 5 sahaja. Tiada keunikan yang kebiasaannya ada pada peranti lain yang memfokuskan kecantikan gambar seperti mode kecantikan. Video dapat merakam pada resolusi 1080p dengan 60fps. Hasilnya pula, kami dapat cakapkan bahawa ia masih lagi soft. ISO dan shutter speed yang rendah akan membuatkan video nampak tidak cantik. Tambahan lagi, ianya masih lagi bergegar serta tiada pilihan untuk menstabilkannya. Pilihan yang anda ada adalah menerusi Google Photos iaitu secara pasca proses. Keluar daripada dunia fotografi, kita bercakap pula tentang gaming. Ini sudah tentu akan berkait rapat dengan chip proses, grafik dan prestasi skrin. Permainan yang kami cuba adalah PUBG Mobile, Asphalt 9 dan beberapa lagi permua yang tidak begitu grafik intensif. Ia dapat bermain dengan lancar sahaja. Tatalan skrin kelihatan tepat dan tidak mempunyai masalah sentuhan yang nyata. Akan memberi kelebihan apabila anda menggunakan peranti ini. Kecuali apabila anda bermain aplikasi yang sangat intensif, memerlukan pemproses yang pantas seperti PUBG Mobile dan COD Mobile. Ini akan membuatkan ranking anda terus menurun, terutamanya apabila anda berada pada bulatan terakhir. Grafik akan mula memproses dengan lambat, FPS akan terus menurun, seterusnya akan membuatkan setiap sentuhan pada skrin terasa lambat, lengah masa dan apabila anda ingin melakukan tembakan rambang, anda akan mati dahulu sebelum dapat melakukan tembakan tersebut. Pembesar suara adalah sejenis mono di bahagian bawah peranti, kedengaran kuat dan juga lantang.
Kemudian kami gunakan imbasan cap jari dan juga imbasan muka menjadi keadaan yang biasa kami gunakan. Namun seperti mana-mana peranti kelas pertengahan yang turut menyediakannya, terasa pantas, cepat dan semestinya sangat menyenangkan apabila ingin menyakunci peranti. Mungkin anda sendiri akan terlupa peranti ini mempunyai security apabila mengangkat peranti kerana ia sangat pantas pada pendapat kami sendiri. Penggunaan GPS terbina pula kelihatan agak sedikit perlahan. Membuka aplikasi seperti Google Maps dan juga Waze akan mengambil sedikit masa sudah tentu dengan spesifikasi yang diberikan. Mengunci lokasi pula akan terasa lengah masa yang nyata, tetapi bukannya disebabkan internet yang perlahan, lebih kepada sistem yang kurang cekap dan mungkin penerimaan signal yang lemah. Prestasi bateri kami tidak nafikan ia dapat bertahan sehari setengah. Ini kerana kami cuba untuk menghabiskannya dalam masa sehari seperti memainkan pemuar, mengambil gambar, akan menaikkan keterangan skrin secara maksimal dan seterusnya persekitaran yang agak panas akan memberi sedikit efek terhadap ketahanan bateri. Jadi apa pendapat kami selepas menggunakan peranti ini? Kami lihat mereka cuba untuk membezakan peranti kelas pertengahan mereka sendiri kerana sudah terlalu banyak seperti siri Realme C dan juga 7. Ini akan memudahkan anda membezakan antaranya. Tetapi apa yang berlaku setelah menyusun seperti ini, kami rasakan masih lagi pengguna akan mudah keliru. Realme Narzo 20 sangat sesuai untuk mereka yang hanya memeriksa notifikasi, menghantar dokumen, membalas mesej. Tetapi bagi yang mahukan prestasi yang hanya sekadar baik, kami nasihatkan supaya anda naikkan lagi bajet untuk membeli peranti yang anda sedang cari. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.